dosa dia. Mari. Betul tadi. Kami nak angkat pertalaran tadi. Terlalu berat lagi. Apalah dosa itu. Supaya kita dapat belajar ambil ilmunya sebagai hiburan untuk hari kita. Faham tak? Alhamdulillah, ya, dan itulah ini persembahan kepada malam ini. Tuhan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Terima kasih kepada saudara-saudara majlis yang kita kasihi dan kita hormati, berbagai kelas Fani, Ahmad duduk dengan adik-adik ke bawah, tak nampak mana Dr. Asmani sebab muda remaja. Betul ke tak betul? Yang saya kasih rakan Encik Iqbal selaku Ketua Persatuan dan seterusnya, adik-adik siswa-siswi, dan kita tak lupakan tetamu yang kita ramaikan pada malam ini, Abang Nasir Bilal-Khan ataupun Tok Ali. Baiklah, seperti mana kita tahu bahawasanya program pada malam ini ialah berkaitan dengan program Tanah Kubur. Adakah kita hanya nak membicarakan program yang berkaitan dengan kubur semata-mata? Tidak. Tapi ia merangkumi pelbagai ruang lingkup kehidupan manusia. Kerana apa? Kubur ataupun alam barzakh itu merupakan alam pengakhiran kita. Namun kita diajar untuk bagaimana bersedia menghadapinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Tuhan itu tengok aku hanya nak ceramah, aku yang nak ceramah. Baiklah, adik-adik yang dikasihi sekalian, pada malam ini kita didengarkan juga dengan rakan bilik kita daripada Majlis Ilmu Pulau Pinang yang merupakan rakan bilik kepada seluruh kuliah. Nanti adik-adik kalau tak dapat nak tengok secara live, boleh pergi ke laman web Majlis Ilmu Pulau Pinang. Anda boleh saksikan sendiri rakaman pada malam ini. Okey, baik. Baik, Tuan Ali. Panjang lebar saya kacau deh. Okey, Tuan Ali. Terima kasih. Terima kasih. Macam mana? Semalam kita ada program di Sungai Dua. Program yang bagaimana itu? Forum bersama dengan Ustaz Ahmad Ustaz dan Razif Ismail yang tahu apa-apa. Oh, kenal ke Abang Ismail? Tak kenal. Mereka kenal STV dulu. Okey, terima kasih. Kita lihat sebelum ini masih banyak terlibat dengan pengguna-pengguna, tapi sekarang dah mulai terlibat dengan dakwah dan sebagainya. Apa sebenarnya yang menjadikan satu bentuk paradigma untuk masuk terjun ke dalam dakwah? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya segala puji adalah milik Allah yang mempunyai sekalian. Selamat dan salam buat junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta seluruh ahli keluarga baginda, juga kepada para sahabat Rasulullah SAW, kepada ibu dan ayah kita serta seluruh sanak saudara keturunan kita, kepada muslim muslimat sekalian yang terdahulu yang sekarang mahu dalam semoga diberkati dan diberi rahmat Allah.
Yang saya kasihi pengurusi moderator majlis pada malam ini, yang saya kasihi Dr. Asmadi yang muda, masih nampak muda. Memang muda. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin untuk berkongsi pandangan, maklumat dan pengalaman hidup supaya dapat digunakan untuk membuang kekeruhan jika ada. Bila kita dah buang kekeruhan itu, insyaAllah kita akan nampak kebenaran dengan lebih jelas supaya dapat nanti kita mengangkat kebenaran itu dan letak tempat yang sepatutnya dia berada. Okey, sebelum saya nak mengupas tentang tanah kubur, sebenarnya siapa orang sini, orang macam saya, apa hubungan saya dengan masyarakat? Dia sebenarnya apa yang ada di sekitar kita, tanpa kita mahu sedar tak sedar, dia tetap memberi kesan. Kalau tidak pada diri kita, di anak isteri kita atau cucu-cucu kita satu hari nanti. Kalau apa yang ada di sekitar kita adalah benda-benda yang kotor, maka kekotoran itu juga akan mempengaruhi, memberi kesan. Maksudnya kalau di sekitar kita ada penyakit, kuman-kuman juga, kita akan menghidapi penyakit. Itulah sebaliknya. Apabila di sekitar kita pegang-pegang yang suci, pegang bersih dan mempengaruhi diri kita. Okey, mudah macam ni, nyamuk Aedes. Kadang-kadang benda ini kita boleh tahu dan kesan apa yang ada di sekitar kita. Nyamuk Aedes dia tinggal di tubuh kita, di kadang dia tinggalkan kuman. Kuman tu terlampau halus, kita pandang dengan mata kasar kita tak nampak. Saintis dia pakai kata pembesar, mikroskop untuk melihat kuman. Sebab terlampau halus. Walaupun halus yang segitu masuk dalam diri kita, kesannya dia mengakibatkan kematian. Kesannya terlalu besar. Sebab itu kita kena tahu sebenarnya apa yang ada di sekitar kita. Macam saya sebagai orang sini, saya sering orang macam saya keluar dekat kaca TV, dekat panggung skrin yang lebih besar. Jadi saya selalu hadir dalam kehidupan masyarakat. Jadi apa peranan saya sebenarnya? Sebenarnya dapat ideologi. Sebenarnya orang macam saya yang sedang berpegang askar apa? Dia setengah selesai di belakang. Yang sedang berpegang sebenarnya adalah orang-orang sini, kebanyakan orang-orang sini, ustaz dan daripada luar bagi kacau, ustaz nak kena bagi penawar. Dia sakit tu tak teguh dan sakit bombah. Sebab tu tanah kubur tu dibuat, dihasilkan oleh penulisnya Rasul Sibir, perangkat pengarah dan penerbit tanah kubur. Saya hanya sebagai pelaku. Okey, sasaran tanah kubur itu sebenarnya budak-budak kanak-kanak. Sebab dalam diri kanak-kanak itu kita nak tanam supaya dia takut pada dosa. Dan bila ada dalam diri orang ketakutan pada dosa, kita harapkan itu jadi benteng dan untuk orang supaya tidak melakukan perkara-perkara yang tidak tahu. Itu harapannya. Okey, tanah kubur ni sebenarnya kita bercerita tentang matlamat manusia. Matlamat kita sebenarnya apa? Matlamat kita sebenarnya mati. Semua kita akan menuju ke sana, tanah kubur. Jadi dalam Islam diberikan panduan, garis panduan. Nah, hidup mesti begini. Bila kita melalui kehidupan kita tak selari dengan apa yang dianjurkan oleh agama kita di sini. Itu yang bila untuk Adi dalam tanah kubur, dia nak uruskan jenazah, timbul macam-macam masalah seperti yang diceritakan Ustaz tadi, nak angkat kotak, nak bau busuk, macam-macam. Jadi sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya bukan untuk arwah itu, sebenarnya apa yang Tuhan tunjukkan, apa yang terjadi pada jenazah itu adalah untuk kita yang masih hidup, supaya kita dapat jadikan dirinya sebagai iktibar untuk kita lalui kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan macam suara tu Adi ramai orang ibu tu sampai dalam mereka Syiro
hampir pun ada kadang-kadang ada yang hampir-hampir kan. Apa menyerupai suara tu, tapi tak sama mungkin sebab pilihannya tu lain kan. Saya sebenarnya pilih suara yang macam tu. Bagi saya Tok Adi ni adalah seorang yang amanah dengan kehidupan dia, seorang yang amat jujur ikhlas kan dengan diri dia kan. Sebab Tok Adi ni dia bekerja sebagai penggali kubur kan. Jadi penggali kubur ni dia bekerja untuk orang yang dah mati. Dia tak bekerja untuk orang hidup, dia bekerja untuk orang yang dah mati. Jadi bila kita bekerja untuk orang yang dah mati, orang mati tak boleh nak bagi kita apa-apa kan. Orang mati mana boleh bagi kita apa-apa, betul tak? Jadi bila kita bekerja tak apa harap balasan apa pun, baru ada kata ikhlas kan. Jadi Tok Adi ni seorang yang jujur dan ikhlas. Bila dia bercakap, dia gunakan suara hati. Daripada hati dia terus keluar. Sebab kalau manusia dia pasti bercakap dengan suara fikiran. Bila dia nak cakap, dia fikir dulu, aku bercakap ni untung ke rugi. Dia tu kalau rugi, tak payah bercakap. Kalau untung baru dia bercakap kan? Kalau orang masih menggunakan, dia bercakap menggunakan suara fikiran, bila dia bercakap, dia fikir dulu, aku bercakap ni orang suka ke tak suka. Kalau orang suka, baru dia bercakap. Kalau orang tak suka, dia tak cakap kan? Jadi Tok Adi tak macam tu. Dia daripada hati dia keluar tiba suara tu, lebih kurang macam ni. InsyaAllah. Marilah sama-sama kita berdoa supaya dimudahkan akan urusan kita. Alhamdulillah. Lebih kurang. Jadi kesan tanah kubur, alhamdulillah. Pernah satu masa di Tapak, dan dalam perjalanan saya balik ke Kuala Lumpur, saya singgah di Tapak. Masa itu saya sorang-sorang. Saya selalu sorang-sorang pulang balik daripada Kedah ke Kuala Lumpur. Sampai di Tapak tengah minggu itu, di sebelah saya ada satu guru ya, tiba-tiba satu orang datang jumpa, dia tegur, dia kata, bagi nasib kan. Ya, dia kata, anak saya dia kata pindah tanah kubur. Dia kata tanah kubur dia kata banyak memberi kesan kepada kehidupan anak dia. Dia kata sampai satu hari dia kata anak dia tidur, dia bangun tidur. Dia kata, apa, bangun tidur apa? Dan semayang-semayang. Dia kata jadi macam tanah kubur tu. Dia kata. Jadi bila saya dengar macam tu, saya rasa terharu, amat terharu kesan tanah kubur kepada masyarakat terutama. Dia masalah dia sebenarnya. Kadang-kadang ada juga orang bertanya kan, kenapa kata dekat kampung tu semuanya wajah sebab balasan kan, kebanyakan dia terjadi kepada jenazah yang hendak diuruskan tu banyak yang tak baik kan. Sebenarnya bukan apa. Pernah kami kemukakan kepada Astro stesen TV. Kita kata satu musim dia 13 episod. Kita kata 7 balasan jahat, 6 balasan baik kan, barulah balance kan. Maksudnya kalau amal makhluk nahi munkar, mengajak masyarakat kata okey, kau jangan buat macam ni, kalau kau buat macam ni kau akan dapat balasannya macam ni. Okey, masyarakat cakap aku tak ada nak buat macam ni, aku nak buat macam mana. Okey, buat macam ni, 7 balasan baik kan, barulah dia kata balance kan. Tapi masalah stesen ni kadang-kadang dia kata balasan jahat ni, dia kata rating tinggi, dia kata buat balasan jahat kan. Rasa baik ni dia tu kadang-kadang tak lepas waktu kat tanya dia tak upaya kadang-kadang kan. Kadang-kadang berlaku juga perselisihan antara orang sini kan. Dia masalah ni kadang-kadang orang sini dia agak sukar difahami sebenarnya, sebab dia duduk di antara kan, antara sioman dan tak sioman kan. Orang sini ni nak kata sioman, kadang-kadang tak nampak sioman. Sebagai contoh lah, kita budak ambil apa, design kat sini. Ada. Okey. Kata kalau orang sini nak suruh ambil gambar, ambil satu foto kan. Dia tak suruh ambil gambar. Kalau orang biasa, dia terus ambil gambar, cucak. Orang sini tak macam tu. Sebelum dia ambil gambar, dia pusing dulu kan. Kadang-kadang setengah jam dia pusing, tengok daripada atas, tengok daripada bawah kan. Sepatutnya daripada sudut mana dia ambil gambar kan. Dia teliti pada senang sudut. Nanti akan letak berapa nak semuan. Tapi tak cukup dah gila untuk masukkan ke hospital. Gila kan.
Orang sini itu akan memperhalusi sesuatu perkara itu. Okey. Masalahnya kadang-kadang aku ada satu masa lah saya menerima anugerah Seri Angkasa bukan yang baru ni, yang sebelum. Jadi wartawan tanya saya apa pandangan saya tentang filem Malaysia. Saya cuba nak bagi produser kat Malaysia. Saya cakap macam ni, produser kat Malaysia ni saya kata kena pandang keuntungan moral sedangkan lebih pada keuntungan duit saja. Bukan saya dah jentik sikit kan. Sebab kadang-kadang masyarakat kita kata okey aku buat filem, aku buat drama. Sebab banyak mesej saya dalam filem tu, kan dalam drama tu. Tapi masalahnya kalau selama ni masyarakat kita buat filem, buat drama kan penuh dengan mesej, penuh dengan kekayaan. Sepatutnya anak-anak muda dah kaya kan dengan moral kan. Tapi masalahnya apa yang terjadi sekarang sebaliknya, itu yang amat mengecewakan. InsyaAllah kan saya akan cuba berusaha menghasilkan kerja-kerja yang maksudnya santapan-santapan yang insyaAllah dapat punya khasiat yang dapat menimbulkan terutamanya akidah masyarakat Islam. Mudah-mudahan satu hari. Sementara itu dulu serang ini. Okey, terima kasih. Cakap tentang keuntungan moral dengan hasil daripada keuntungan material. Kita lihat zaman sekarang ni trend stesen TV contohnya dibuat drama ataupun filem lebih kepada berkesudahan novel. Contohnya jiran sebelah rumah saya, suami saya. Apa ni? Sebenarnya suami saya atas pilihan contohnya. So novel-novel yang kita baca kan contohnya dia tidak membina karakter, tidak membina peribadi kita sebenarnya. Namun banyak stesen TV menjadikan novel-novel sebegini sebagai satu landscape dalam menghasilkan drama. Jadi pandangan ataupun kita kata satu komentar kepada para penggemar media-media. Tak pula saya tengok cerita seumpama ini dia akan tayang pukul 7. Contohnya Mr. apa? Mr. Stocking. Mr. Arrogant. Jadi apa tengok lah contohnya. Jadi dalam cerita yang macam tu dan waktunya pula time maghrib, dia tak mendidik, tak mendidik masyarakat. Jadi pesanan kepada para penggemar drama-drama ini, terutama sekali kaum perempuan. Betul ke? Nak tanya yang lelaki, betul ke? Sebab yang lelaki time pukul 7 mereka pergi masjid. Betul ke? Tapi pusat Islam kita tak ada orang time maghrib. Bagaimana dengan bahasa? Terima kasih Ustaz. Seperti saya katakan tadi lah, apa yang ada di sekitar kita, mahu tidak mahu kita tetap memberi kesan pada diri kita atau diri isteri anak kita atau suami anak kita atau cucu cicit kita sampai nanti. Tapi masalahnya yang ketara sekarang ni, apa ada di sekitar kita kebanyakannya kalau masakan tu masakannya tak berapa bagus, yang mentah kan. Nasi mentah yang dihidangkan untuk kita santap. Itu yang terjadinya penyakit sakit sakit moral sekarang, penyakit moral. Okey, dia masalahnya kadang-kadang kita ni sepatutnya kita mengajar penonton yang ajar kita kan? Tapi masalah stesen orang biarkan penonton kita mengajar. Penonton nak apa? Penonton nak agak apa biarkan kan? Penonton nak apa? Nak dadah bagi dadah. Dia macam tu lah maksudnya kan. Sebab kita yang mengajar penonton untuk berfikir itu apa saja. Dia ada satu masa saya pernah anugerah skrip tentang Budak Baik. Ada tahun tu tulis sedikit lagi Los Angeles. Pergi juga kan, walaupun saya pada hal tak pernah suka kan, pergi tak rasa pergi. Sampai dekat sana satu malam tu pergi ada aktiviti. Masuk satu bilik kartu ni. Tak payah akan sebut nama dia. Jadi sebab-sebab kan, sebab santai dan kuat. Jadi sebab itu saya takut, saya ada idea nak buat filem. Saya tajuk dia tak sedih dan wajah. Saya kata
Saya penjelasan dengan dia, saya kata starting punggung bulan itu 6 gambar. Saya nak gambarkan punggung ni lebih 7,000 bulan. Sebab dia ingat bulan itu indah. Tapi sebenarnya tak seindah yang dia bayangkan. Masa tu credit title, lepas tu kamera pen, nampak satu pondok-pondok dekat pinggir hutan. Bila dekati pondok tu, satu orang tua duduk menung. Orang tua ni dulu dia berjuang kemerdekaan, tapi selepas 50 tahun merdeka, dia kecewa. Tak seindah yang dia bayangkan. Sebab apa? Sebab sebelum merdeka dia boleh pertahankan tulisan bangsa dia, budaya bangsa dia, adat sopan bangsa dia. Selepas merdeka tak? Apa pula, benda tu makin lama makin pupus kan? Sepatutnya selepas merdeka kita yang pegang kuasa, perkara ni makin lama makin subur, makin kuat kan? Dan tu dia cakap, saya cerita lagi kan? Dia tak minat perkara-perkara macam tu. Sedangkan bagi saya nak berhubung dengan masyarakat. Saya nak bagi tahu dengan masyarakat bahawa ada perkara yang baik tentang masyarakat kita yang patut kita kekalkan. Ada yang tak baik yang patut kita buat. Ada yang baik daripada luar yang patut kita ambil. Ada yang tak baik daripada luar yang patut kita jangan gunakan masuk dalam budaya kita. Itu yang cuba saya nak perkatakan. Sebab kadang-kadang sayang ada perkara yang baik tentang masyarakat kita yang sekarang ni dah hampir-hampir hilang. Kan? Sepatutnya kita kena baca, kita kena suburkan balik. Itu masalah. Saya pernah nak buat beberapa perkara, antaranya sedang menganjurkan satu dokumentari besar. Dah setahun lebih dah. Buat dengan sokongan kerajaan negeri Kedah. Tajuk dia Tokoh Islam Kedah. Ya. Kita pilih daripada tahun 1136 Syekh Abdullah daripada Yaman sampai sekarang. Kita pilih 13 orang tokoh. Kenapa saya nak buat dokumentari? Sebab kita kena ada hero kita. Sebab kalau kita tak ada hero kita, anak-anak kita akan import hero daripada luar. Jadi hero daripada luar selalunya amat-amat bertentangan dengan apa yang kita inginkan, apa yang agama kita inginkan. Jadi kita kena ada hero kita. Jadi bagi saya hero kita ni macam mana rupa, bentuk. Bagi saya hero kita biarlah dari segi pemikiran, dari segi akhlak hampir dengan Rasulullah SAW. Siapa dia? Tokoh Islam. Satu titik itu yang memperjuangkan Islam di dunia kita. Dan selepas itu saya merancang dengan sahabat-sahabat untuk membuat pameran Tamadun Islam, di mana di pameran itu kita akan bawa barang-barang yang pernah dihasilkan oleh kawan Islam dulu. Yang saya tertarik sebenarnya ada satu fikir sejuk yang kawan saya bagi tahu, bukan saya. Kawan saya ni dia doktor bahagian arkeologi dan orang Terengganu, Dr. Mananpo. Dia kata ada satu fikir sejuk, kita letak barang dalam peti jadi sejuk, tapi dia tak sampai jadi ais, dia hanya setakat sejuk. Tenaga dia pakai printer untuk sejukkan barang dari peti itu. Tenaga dia pakai printer. Mungkin barang dia ambil teknologi itu, dia upgrade jadi peti ais yang kita pakai sekarang. Tapi basic teknologi itu dihasilkan oleh kawan Islam satu ketika dulu. Masalah masyarakat kita sekarang ini saya nak bagi tahu dengan adik-adik semua, sebab perkara itu penting sebenarnya. Sebab satu hari nanti adik-adik semua lah yang akan memakai perkara itu. Okey, dia sebenarnya masalah kita masyarakat Islam, kita tak gali khazanah yang ada dalam Islam. Sebagai contohlah, kita tak gali pokok bumi tanah Malaysia. Bila masa kita nak dapat minyak, nak dapat emas, nak dapat biji timah, segala-galanya kan? Jadi kita kena gali, berusaha kan, cari gali. Begitu juga kata dengan Islam kan? Kita kena gali apa yang ada dalam Islam, apa yang ada dalam Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW. InsyaAllah bila satu hari nanti kita gali, baru kita dapat keluarkan segala khasanah yang ada di dalam Islam. Barulah satu hari nanti kita akan dapat mengangkat Islam itu dan meletakkan dia di tempat sepatutnya berada. Mudah-mudahan. Okey, terima kasih. Bercakap tentang hero dan juga teori dan IP tadi, saya teringat sebenarnya ramai tidak mengetahui hakikat penciptaan ekor itu
asal daripada sebuah kajian daripada satu ayat Al-Quran yang mana ketika mana Nabi Allah Ibrahim AS dibakar hidup-hidup oleh Bani Namrud, maka Allah berfirman, wahai api menyejuklah. Ketika itu orang Barat melihat kenapa dalam Al-Quran menyebut api boleh menjadi medium untuk menyejukkan sesuatu. Maka kajian demi kajian akhirnya tercipta ekon. Maknanya ekon ini bukan datang daripada Barat tapi datang daripada Islam sebenarnya. Berkaitan dengan hero juga sebenarnya. Ayat ini kenal tak hero-hero yang ada dekat Barat? Contohnya Captain America. Lagi Hulk Hogan. Lagi Iron Man. Lagi baru cerita Captain America Civil War. Tengok tak? Tengok. Astagfirullahaladzim. Okey, jadi kenapa Barat mereka menunjukkan banyak tokoh-tokoh hero-hero mereka? Kerana mereka tidak ada hero-hero sehebat Islam seperti Khalid Al-Walid. Jadi Sayyidina Ali, Osman, Umar dan sebagainya. Tapi kita pula duk seronok-seronok ikut mereka, sedangkan sebenarnya kita ada tokoh yang hebat. Baik, kita nak masuk kepada round yang kedua. Nampaknya lebih atau berisyarat kepada kita orang-orang lah. Tak ada pun tak belakang. Baik, kita nak buka round dan peluang kepada untuk bertanya dan soalan. Siapa yang tanya soalan, dia dapat hadiah. Hadiahnya buku Muslim di pasar. Tanya soalan kepada tuan. Silakan. Angkat. Silakan. Kenalkan nama, khusus dan soalannya. Berdiri. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Muhammad Arif Nazhar. Saya daripada Computer Science. Saya nak tanya lah, kalau macam kita ni selama ni kita buat dosa semua kan, kalau time-time nak mati, telefon nak mati kan, kita tak risau, kita solat taubat, adakah tindakan adakah dosa sebelum ni akan diterima? Okey, kalau ni satu lagi soalan. Kalau ada muslimat ke, tengok gambar nak angkat. Kalau ada, sila. Okey, sebab mic tak sampai. Mana nak buat? Ada kertas? Tak ada. Kertas tak ada. Okey, tak apa. Sementara adik kita menunggu soalannya, kita bahas ketika kita commercial break dan saksikan satu kisah benar seorang pemuda yang banyak dibuat dosa, maka dia diberi peluang untuk merasai beberapa saat berada di dalam kubur. Selepas itu dia dibangunkan dan kita lihat apa pengalamannya di dalam kubur. Kita saksikan.
فرقت مع ربي، مع أهلي، مع ناسي، مع أولادي، وأهم شيء معه شو عملت؟ ماذا سوى الرجل؟ يمكن هاي تجربة تخليني أعيد ليس ذكرياتي لكن هي فرقت بحياتي. سبحان الله، يمكن دقائق بسيطة لكن كيف أثرت وصارت أكثر في حياتي. نموذج بسيط، كثير خف من الموت، لكن الموت هو جزء بسيط من بداية رحلة الآخرة. وكثير من الناس تخاف من هذا الموت، لكن أعتبر أن هذا الموت جزء لنعتبر، وجزء لنحيا، وجزء لنرد ونعمل جميل، ونعتبر الآن بالجسد وروح. الله أعطاني فرصة ثانية بجسدي وروحي، أرجع مرة ثانية وأعمل وأزرع وأحصد وأعطي إلى آخر لحظة وتكون جاهز يا ربي. أنت الملائكة تغسلني بروح بدون جسد، ولا أنا عندي روح، عندي جسد، عندي كثير بإذن الله سوف أغير. ممكن تكون دقائق، ممكن تكون أيام، ممكن تكون سنوات، لكن بإذن الله سوف أغير. Selama 20 minit beliau berada dalam liang lahat. Beliau dapat merasakan seolah-olah kehidupan yang panjang itu seperti hanya sebuah memori yang tinggal kenangan. Sebab itu kata ulama, hidup ini seperti sebuah mimpi. Ketika kamu sedang tidur, kamu sedang mimpi, kamu tak tahu pun yang kamu sedang bermimpi. Tapi bila kamu tersedar, baru kamu tahu yang kamu kena kejar dengan hantu, kena kejar dengan anjing dan sebagainya itu hanyalah merupakan mimpi. Itulah kehidupan kita. Saat kita masuk ke dalam kubur, baru kita sedar bahawa kehidupan kita di muka dunia ini hanyalah sebuah mimpi sebenarnya. Baiklah, soalan tadi bagaimana? Dah bersedia? Ada? Okey, boleh pas kepada abang kita dekat depan ni. Silakan. Alright. Baik, sementara kita menunggu kertas soal yang kita dapat kita nak tanya seperti mana soalan yang diajukan oleh saudara kita tadi. Okey, adik, kita tutup hadir dengan Ustaz. Okey. Dia banyak buat dosa, namun di pengakhirannya Allah bagi hidayah dan dia berubah. Adakah dosa-dosa dia Allah ampunkan? Semoga Terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya tadi. Ya, sebenarnya Tanah Buku ada satu episod saya lepaskan tentang masalah yang pernah tanyakan tadi. Ada satu watak tu dia berbuat dosa. Ya. Lepas tu sebelum dia meninggal dunia, dia sedar atas kesilapan dia, lalu dia bertaubat. Dan Allah terima taubat dia. Bila dia mati, jenazah dia bila nak kuburkan, nampak semuanya baik kan, dengan wangi, wajah dia tersenyum, bercahaya. Dia sebenarnya tadi kita jangan jangan cepat putus asa dengan rahmat Allah. Sentiasa berharap sebab Allah itu Maha Pengampun. Apa saja yang penting kita jangan putus harap, sentiasa berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, soalan yang kedua daripada Nurul Syafiqah Irwani binti Samsudin daripada Pradi Buama Perdagangan. Saya nak tanya, adakah cerita yang ditayangkan dalam televisi itu benar-benar diatasi daripada kisah benar? Dan kenapa ramai orang yang tak percaya kepada cerita tersebut? Itu soalan.
daripada apa yang diberitahu kepada saya oleh penulis, pengarah, menangkap, produser drama Tanah Kubur Kasih Sibir, dia kata dia ambil kebanyakan cerita tu daripada majalah dan ada daripada kitab-kitab. Dia kata kebanyakan cerita dalam Tanah Kubur tu berdasarkan daripada cerita benar sebenarnya. Masyarakat mungkin dia tak percaya, mungkin tak tahu lah, mungkin dia Tanah Kubur ni kita bekerja dengan bajet yang cukup kecil sebenarnya. Masalah negara kita macam tu. Sebagai contoh lah, kalau dekat Hollywood, bayaran untuk seorang pelakon di Hollywood, kalau dekat Malaysia ni kita boleh buat 10 filem. Itu beza kan? Itu masalahnya bila kita nak berpegang. Maksudnya saya, bila nak pegang dengan ideologi yang tak berapa nak atai dan dihantar oleh filem-filem luar, terutamanya Hollywood. Pegang tu dia tak seimbang sebenarnya. Sebab dekat sana diorang ada tentera yang cukup hebat, diorang ada kereta kepala, ada sekat, ada macam-macam kan? Bila pihak kita orang di Malaysia kita, bila nak pegang dia bagi keris, saya kata bagi keris kan? Dia bagi keris, tengok orang nak lawan, bukan mencari-cari. Tapi oleh kerana dia kita menjawab, terpaksa juga kan kita pegang kan? Itulah hasilnya kan. Kadang-kadang mungkin ada tu orang tak apa nak, sebabnya kita pernah minta lah kan untuk special effect punya bajet kan, supaya kita dapat kan, buat supaya nampak lebih real lagi kan drama Tanah Kubur tu. Tapi masalahnya kadang-kadang tu tak sampai kan, sebab macam dia kata tadi lah, orang pandang keuntungan duit itu lebih penting daripada keuntungan orang. Itu masalah. Kalau kita tak apa nak beritahu setakat pada hari ini, sedangkan benda yang amat penting sebenarnya. Okey, betul kan? Itulah cabaran-cabaran. Sebab Nabi dah sebut Islam itu datang secara agama, maka dia akan kembali datang secara asli, dan dia juga akan kembali kepada asli. Dia nak buat kepada Islam, memang ada tentang itu perkara biasa yang kita sudah baik. Tok Ali dan para tulis sekalian, saudara-saudara yang ada dalam Dewan Kristal yang mulia ini, kita tahu sebenarnya hakikat sepanjang penggambaran drama Tanah Kubur. Kita lihat ada yang kata kat saya, setiap kampung habis semua orang kampung boleh mati lah. Kalau kita 30 musim, habis semua meninggal lah. Okey, kita tengok dalam konteks penghasilan drama ini yang banyak menimpa. Saya baca dalam satu artikel Astro24, dia menyatakan bahawa fenomena Tanah Kubur ini memberi kesan yang mendalam kepada paradigma minda remaja khususnya. Sebab nak apa tu, kita tengok ini pengakhiran tertentu yang akan mereka lalui. Kenapa? Remaja kita pada ini disodokkan dengan contohnya pengaruh Korea, K-pop. Ni esok kalau Ustaz tahu yang janda Justin Bieber, siapa nama dia? Selena Gomez yang datang tu kan? Janda lah. Dah main belum? Tahu pula. Ya, sebab dipengaruhi dengan perkara-perkara itu. Jadi sepanjang penggambaran ini yang menimpa kepada masyarakat, okey, mungkin ramai tak tahu, ada tak pengalaman sebenar yang Tok Ali lalui sendiri di depan mata? Maksudnya pengalaman yang memang real, bukan direka-reka dalam drama. Dalam Tanah Kubur, maksudnya daripada kisah-kisah yang ada tu, mati bulatnya dengan mata yang begitu dan sebagainya, pernah tak Tok Ali alami dan tengok sendiri di depan mata? saya sebenarnya tengok depan mata secara ini tak pernah. Majalah pernah satu artikel saya baca tentang ada satu datuk yang menguruskan jenazah itu, satu ustaz dia sendiri menulis dalam majalah itu. Dia kata datuk itu mati, bila dia nak uruskan jenazah itu, mayat dia jadi seekor babi. Bila jadi seekor babi, dia tak boleh nak urus kan? Sebab kalau sebahagian jadi babi, sebahagian masih manusia, dia tak boleh urus. Bila jadi seekor babi, dia jadi najis kan? Nak urus macam mana kan?
Dia cerita dia kebumikan mayat itu dekat satu tempat secara rahsia supaya orang tahu. Saya ada baca tentang perkara itu majalah itu. Okey, maknanya memang betul. Dalam kitab kita ini ada banyak kisah-kisah yang tersirat dan tersurat. Cumanya kita tidak tahu apakah hakikat ibrah yang Allah nak berikan. Namun ramai di kalangan kita mengatakan, "Tu Ali, tak apa, aku buat dosa hari ini, esok aku bertaubat." Tapi ramai di kalangan kita yang buat dosa hari ini, dia sangka pagi esok dia akan bangun untuk solat taubat. Rupa-rupa dia pada malam itu malaikat Israel terlebih dahulu datang menjemputnya. Baiklah adik-adik, kolektor dan para yang dikasihi sekalian, kita sekarang bersama langsung di Pusat Islam Ashabul Kahfi dalam siaran Tanah Kubur di channel TV 10. Dan kita nak buka lagi soalan yang terakhir sebelum kita gulung pada malam ini. Kalau ada soalan nak tanya dia apa-apa soalan, sebab dekat atas kertas ni ada dua untuk Adi. Okey, silakan kalau ada soalan tanya. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faisal bin Azuki. Saya Rekor Rafiq. Saya nak tanya, apa pandangan Ustaz tadi tentang perangan? Dia berkaitan dengan syaitan ya? Okay. Sebab dah ini banyak perangan. Okey, ada statement baru dikeluarkan oleh pihak media, boleh ini perangan. Betul ke? Dia bukan perangan, dia berimajinasi. Bak kata SpongeBob, dunia imajinasi. Okey, soalan ada? Okey, soalannya disebabkan banyak sangat dipaparkan kisah jenazah begini tak akan menimbulkan semangat kepada orang ramai nak tengok bila ada meninggal tengok jenazah jadi apa? Ini jadi apa? Begitu je. Okey, ada dua soalan. Terima kasih. Pertama, adakah barangan ini datang daripada syaitan? Yang kedua, adakah dengan dipaparkan drama yang seperti itu akan menimbulkan inquiry masyarakat setiap berlaku kematian nak tengok apakah berlaku pada dia, kebaikan ke atau keburukan? Terima kasih. Tentang perangai itu saya tak boleh dengan kupas. Tapi satu yang jelas macam ni kan, bahawa kehidupan kita itu sebenarnya satu amanah daripada Allah SWT. Amanah sebenarnya apa? Amanah sebenarnya satu jabatan, tugas. Dia kata apa tugas kita? Dan macam saya ada banyak tugas. Saya seorang ayah, saya seorang isteri, saya seorang abang, saya seorang adik. Sebab apa? Saya ada abang, saya dulu tak terkenal mengumpat. Dan saya ada adik, kan? Saya ada jiran, kan? Dan macam-macam tugas sebenarnya yang Allah amanahkan kepada kita. Tugas yang dapat tanggungjawab itu sebenarnya apa dia? Tanggungjawab. Apa yang kita tanggung di bahu kita satu hari nanti kita kena jawab kepada Allah SWT. Jadi adik-adik semua ada tugas masing-masing. Ada tugas sebagai anak, ada tugas sebagai seorang pelajar. Jadi macam mana kita melaksanakan tugas itu? Ada tugas sebagai sahabat. Macam mana kita melaksanakan tugas itu? Telah diberi garis panduan yang cukup jelas sebenarnya. Saya rasa adik-adik lebih faham. Telah dikaitkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Itu sebagai contoh untuk kita ikuti. Jangan ikut K-pop atau ada dekat. Kita ikut contoh yang sepatutnya. Dan sebagai pelajar benar-benar telah digariskan oleh Islam macam ini sepatutnya. Kita ikut panduan itu. InsyaAllah
apabila kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita sebagai mungkin, tak susah nak jawab dengan apa di akhirat nanti. Mudah-mudahan. Yang kedua tentang paparan. Masalah dia sebenarnya apabila sesuatu berlaku, sepatutnya apa kebaikan nanti ada apa yang kita nak ambil, kan? Itu keupayaan seseorang manusia. Sepatutnya benda itu kita lebih up lama dalam diri kita. Masalahnya kita apabila berlaku sesuatu, kita suka ambil buku, kita pilih kaca, kita tak pilih permata. Itu yang rugi di kehidupan itu, kan? Dia sepatutnya dia kata hanya jauh hari mengenal mereka. Kita kena janji jauh hari, supaya satu hari besok bila suruh kita pilih, kita tahu nak pilih antara yang betul dengan yang tak betul, antara yang hak dengan yang batil, kan? Sebab kita kena jawab atas apa yang kita pilih dalam hidup kita, kan? Bila kita pilih perkara yang tak betul, masalahnya tu lah bila nak urus. Dia sebenarnya tak semua, kan? Tapi dalam tanah kubur dia tunjukkan sebahagian, kan? Alasan yang ditunjukkan sebab Allah dia tak tunjuk semua sebenarnya, hanya segelintir saja, kan? Itu pun ditunjuk untuk apa? Untuk kita yang masih hidup sebenarnya. Sebagai contoh lah, Ustaz, dekat kubur apabila dia memberikan kita baca, nak baca masa talqin, ya, baca talqin. Orang kata itu bid'ah, sebagian berpandangan hidup. Dia sebenarnya talqin untuk orang hidup tu untuk orang mati sebenarnya. Orang hidup. Kalau untuk orang mati senang, kita suruh kerajaan keluarkan bagian sikit. Setiap kubur dekat Malaysia ni, kita letak satu speaker, kan, pasal CD 24 jam, kan, supaya orang bersedia untuk jawab dengan soalan. Ustaz, sebenarnya untuk kita yang masih hidup, kan, supaya kita ambil iktibar daripada soalan-soalan itu, kan, dapat kita jawab sebenarnya, kan. Mudah-mudahan. Okey, baik, pencerahan yang cukup bagus sebenarnya. Namun kita tahu bahawa sebenarnya hakikat kehidupan ini tidak bukan untuk mencapai kepada Allah dan menuju ke syurga atau ke neraka. Baiklah, Ustaz dan kita ada sekalian, sila duduk dengan menegak. Okey, sebab nampak makin lama makin tak terlihat. Okey, orang belakang angkat tangan atas bahu orang depan. Berkongsikan tanah kubur, picitlah dengan kasih sayang. Picit tadi kadang-kadang dia jangan tiga orang lagi ingat mati. Dia picit dia. Okey, terus dekat dahi dia. Picit dahi dia. Ingat kurnian Allah ni, otak Allah bagi kita supaya kita berfikir, amal tafakkarun. Dan terakhir picit pinggang dia juga. Baiklah adik-adik yang dikasih sekalian, jemaah mereka dan juga Tok Adi serta para penonton sekalian. Okey. Hello. Hai. Hello, hai, hello. Okey. Terus kepada soalan yang berikutnya. Soalan yang saya rasa anda semua perlu tahu. Okey, dengar baik-baik. Adakah duit yang diterima oleh pelakon-pelakon yang bersentuhan lelaki dan perempuan itu halal? Dan bolehkah bersedekah dan mengeluarkan zakat? Itu kena tanya dengan pakar. Ya, itu kena tanya dengan pakar. Saya bukan pakar dalam perkara. Saya sebenarnya melaksanakan tugas. Bagi saya lah pandangan saya, dengan saya sebagai seorang pelakon, saya bertugas. Bagi saya apa yang betul atas muka bumi ini kita kena islamkan. Kalau tak, dia akan bawa masalah macam saya katakan tadi. Apa yang ada di sekitar kita. Dan kalau perkara itu buruk, tak baik, maka dia akan memberi kesan yang buruk, yang tidak baik. Dia mudah macam ni. Pertama kita kena faham tugas masing-masing. Saya kalau kata ada TV, kan, ada drama, ada filem, kan, terutama bila ada filem-filem daripada Korea, daripada barat Hollywood,
Bollywood, Hong Kong, macam-macam. Perkara itu masih kan, dia sebenarnya apa yang kita lihat, dia tetap apa yang kita dengar, kita berkesan kepada kehidupan kita. Sebagai contoh, kadang-kadang saya tak pernah cerita yang apa, macam ni ada satu filem dimainkan lebih kurang 15 tahun dulu dekat TV2. Tajuk dia Thanos the Mummy. Dia filem Hollywood. Thanos ni nama mami, nama syaitan. Cerita dalam filem tu, dia kata Thanos ni dia akan bagi di akhir zaman. Dia kata mesej dia kata apa cara sekali pun dia kena betul. Jangan biar Thanos ni bangun. Dia kata kalau Thanos ni bangun, dia jahat, dia akan menghancurkan dunia. Okey. Pada sebahagian pandangan orang Nasrani, maksudnya orang Kristian, dia kata Rasulullah SAW adalah syaitan. Jadi kita ni orang Islam adalah pengikut syaitan. Dia kata kita akan bangun di akhir zaman. Itu mesej filem tu. Dia kata kita nak menghancurkan dunia. Itu dia tulis. Sebenarnya kita bangun untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan umat sebenarnya. Okey. Thanos, T-A-N-O-S. Bila kita baca dia apa? S-O-L-A-T apa? Solat. Tapi kenapa boleh keluar kat TV? Kan? Sebenarnya apa usul dia? Kalau kita tak lawan usul tu, macam mana? Okey, sekarang ni dia lebih kurang kata saya pun sebenarnya tak suka. Kan? Ada adegan-adegan yang macam tu, rasa kepegang tu. Saya pun memang tak berapa suka dengan adegan-adegan yang macam tu. Sepatutnya bila-bila kita dah cuba kan, elakkan adegan-adegan yang seperti itu. Kita cuba membuat drama atau filem yang selari dengan apa yang dihancurkan oleh Islam satu hari nanti. Itu harapan sebenarnya. Ada satu hari nanti kita hasil seperti itu. Okey, itu jawapannya. Nak tambah sikit ya adik-adik dengan izin tuan kita. Bila kita cakap tentang perkara yang halal, al-halal mubayyin wal haram mubayyin. Yang halal tak halal, yang haram tak haram. Seperti kita makan nasi. Nasi ni halal ke haram? Sedap ni nasi Arab, ada tapi goleknya, ada ketupatnya, kan tak bahaya kan? Kuih dan kuih beraneka macam kan? Tiba-tiba dekat dalam yang sedap makanan tu ada adik kita. Sikit-sikit je cupik dia ciri dia tadi duduk kat dalam hujung dia tak kena makanan pun, agak-agak nak makan tak makanan tu. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun perkara halal kita buat dan bercampur dengan perkara yang haram, walaupun sedikit ia akan merosakkan perkara yang halal kita lakukan. Itu penjelasannya. Jadi pukul berapa tentu harimau? 10 46 menit malam. Ya. Sebelum kita mengakhiri sebab tanah kubur kita pada malam ini, kita nak minta Abang Nasi untuk beri konklusi dan kita nak minta sikit Abang Nasi buat demonstrasi ataupun kita kata suara Tok Hadi yang sana untuk kita sebagai ketapan kepada penonton. Simulai jadi Okey, terima kasih. Saya sebenarnya saya nak berkongsi satu pengalaman hidup saya. Saya ni suka bertukar-tukar pandangan dengan sahabat-sahabat. Saya kalau dengan sahabat-sahabat saya suka begitu sebab bagi saya ingin mendengar pandangan orang supaya apabila saya dapat kebenaran daripada mulut dia, insya-Allah saya dapat repair diri saya dan perbetulkan diri saya. Dan itu yang penting sebab yang penting untuk kita ialah mengetahui kebenaran. Supaya bila kita tahu kebenaran orang, kita dapat kesilapan kita dan kita perbaiki kesilapan. Okey, satu hari saya kalau dekat Kuala Lumpur, saya duduk di Taman Melati, ada satu kedai mamak Melati Dairy House. Kalau kedai itu sekarang pun dah tutup. Jadi tengah sembang-sembang, satu hari datang kawan saya. Dia datang dengan seorang budak baru yang saya tak kenal. Jadi saya bertanya, minta maaf dia, saya tanya, adik dia apa dia? Budak tu dia tersipu-sipu. Saya tanya, bagi tahu dia ada kerja apa? Biasa saya kerja biasa lah. Dia nak kerja biasa tu, kerja apa dia? Last kali dia dapat tahu juga, dia kata saya tukar masak.
Seolah-olah dia malu nak mengaku itu tukang masak. Apa yang saya nampak ketika lalu saya bagi tahu dengan dia. Saya kata, ada tahu tak tugas saya ni tugas besar. Bila dia dengar tu dia terlepuk. Mungkin tak ada siapa pernah bagi tahu dia. Lalu saya jelaskan, saya kata macam ni, ada tukang masak dekat satu restoran. Satu hari berapa orang datang makan dekat restoran. Kita letaklah satu hari 100 orang datang makan dekat restoran. Bila dia masak nasi goreng tu kerana Allah yang maha suci, maka suci lah makanan. Apabila makanan tu suci, dia akan menguji orang makan jangan ni. Kalau satu hari dia dapat suci kat 100 orang, tak besar tanggungjawab. Tapi kalau dia masak, kerana pagi ke setengah nak jual sekejap lagi, dia menyebarkan kekotoran dalam hidup. Beza dia tak niat. Memang nak jual 4 setengah sekejap lagi. Tapi betul kan, masalahnya kadang-kadang kita ni sering lalai. Sebab apa? Sebab kita nampak hantu. Kadang-kadang ni orang-orang sini dia perkataan tu dia berhalusi. Perkataan hantu kalau kita berhalusi, hantu ni bila kita terbandingkan dari Tuhan, hantu. Betul tak? Kalau kita tanya orang kita, apa dia hantu tu? Dia nak toyo dan semua. Betul tak? Dia sebenarnya macam ni. Okey, apabila kita solat, kan, kita angkat takbiratul ihram, kan, bila datang masalah hutang, maksud masalah hutang itu menghantui diri kita. Maksudnya segala hantu yang ada di hati kita kita buang. Barulah kita khusyuk solat, kan? Itu masalah dia. Dia sebenarnya di sebalik segala sesuatu dia ada sir, ada rahsia, kan? Kita kena ambil tahu rahsia. Itu yang saya katakan tadi. Yang penting untuk kita pertikaikan adalah apa yang ada di sekitar kita. TV, bila makan, minum, apa saja. Dan itu peranan adik-adik satu hari nanti. Yang penting sekarang ni apa? Yang penting sekarang ni ialah untuk memperkayakan diri. Sebab apa? Apabila kita dikaya, kita senang berbelanja. Sebagai contoh, kita ada berapa ribu dah duit, nak beli apa pun boleh. Dan tugas adik-adik sekarang ni adalah untuk memperkayakan diri dengan ilmu. Satu hari nanti bila digunakan, kita ada kekayaan. Kan? Itu masalahnya kadang-kadang Ustaz. Ada sebahagian daripada artis kita kalau dibandingkan dengan artis luar, kan? Bila bercakap, nampak kata kita ni tak berapa nak kaya, kan? Berbanding dengan artis luar, tak semua lah, kan? Sebahagian. Kerana apa? Kadang-kadang kita ni tak berani nak menimba, kan? Nak mengumpul kekayaan dulu. Itu masalah kita. Kena banyak belajar, banyak membaca, insyaAllah. Apabila satu hari nanti kita kaya dengan ilmu, mudah untuk kita mempergunakan. Okey, baik. Nampaknya ramai yang angkat telefon pintar masing-masing. Rakam satu kenangan indah buat para pelajar UiTM Kedah secara live. Kata-kata yang popular yang saya lafazkan dalam drama Tanah Kubur. Sila kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Bina besar dengan anak-anak semua. Betulkan niat nak belajar. Belajar itu niatnya kerana Allah. InsyaAllah ilmu kita dapat, pahala pun kita dapat. Tuhan berkati dan rahmati adik-adik semua. Semuanya memberi kejayaan dunia dan di akhirat mudah-mudahan. Amin. Amin. Itu persoalan untuk Adi. Cuma makasih. Suara macam tu seorang ngantuk ke semua anak-anak? Ngantuk. Itu dia keluar nanti dia kalau ngantuk dia lain. Okey, terima kasih. Terima kasih atas perkongsiannya. Telah pun saya rasa banyak sangat yang boleh diambil akibat sebagai orang seni yang selama kita lihat secara di kaki semata-mata, tak tahu di surat apa yang bagaimana tulisannya.
Dan saya mewakili pihak penganjur, asis dan juga majlis perwakilan pengajar mengucapkan tahniah kepada para sekalian dan sudi hadir dan terus stay selama hampir 2 jam. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga director Dr. Sumadi Mat Ghazali yang sangat-sangat proaktif dalam program-program agama. Berikan tepuk tangan untuk director kita. Siap bagi tahu ni, Ustaz nak buat program apa? Buat. Cuma kami takkan nak nikah je. Sebab nak jemput apa ni personality, nak jemput apa celebrity yang boleh tarik minat para pelajar, dan kadang-kadang mereka bersibuk dan sebagainya. InsyaAllah dengan sokongan director dan juga PPP kita Ustaz Osman yang mana di ujung sana tu, yang turut komited dalam memberikan program-program terbaik insyaAllah. Dan kami pemanjur mengucapkan terima kasih kerana sudah hadir, dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga ingin mengucapkan juga terima kasih kepada rakan media kami Majlis Tengok Pulau Pinang. Selepas ni kalau nak tengok daripada mula sampai habis, boleh pergi ke laman web atau Facebook, YouTube, type Majlis Islam Pulau Pinang dan cari yang Tok Adi, yang mana tajuk pada malam ini ialah Tanah Kubur di Pusat Islam yang ada. Anda melihat sini, kadang-kadang mungkin ada gambar-gambar yang duduk muak tu, yang duduk pun ada, akan terpampang juga insya-Allah. Jadi pada malam ini ada beberapa pengumuman. InsyaAllah pada